Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma adfa'na al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Apa khabar saudara sekalian? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, di dalam musim yang kedua ini kita menggunakan pakai kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kitab setebal 1121 halaman, karya daripada ulama tersohor Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi yang telah diterjemahkan ke bahasa kita, Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 10 Februari tahun 2021 bersamaan 28 Jamadil Akhir tahun 1442. Kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional dan alhamdulillah hari ini kita telah melihat beberapa perkembangan yang baik. Telah dibuka kembali baki beberapa sektor perniagaan percintaan dan kedai-kedai makan juga telah kembali dibenarkan beroperasi dan industri kreatif juga telah kembali boleh menjalankan urusan masing-masing. Ini memandangkan jumlah kes harian COVID-19 dijangka akan mendatar selepas berjaya melepasi kemuncak kes tertinggi pada 31 Januari dengan 5,298 kes, seperti mana yang disebut oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham. Penurunan kes ini disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan sejak 3 minggu yang lalu. Dan seperti biasa kita berharap masyarakat saling bekerjasama antara satu sama lain untuk kita nak melandaikan lekuk kebolehjangkitan. Yang penting sesama kita jangan berpecah belah. Makin lama kita lihat makin jelas perpecahan di kalangan umat dalam alam maya misalnya bertembung pelbagai bentuk pemikiran. Jadi bagaimana kalau pertembungan ini dibawa ke alam sebenar? Sudah pastilah payah untuk kita keluar daripada kemelut kalau kita tidak bersatu padu. Ada sedikit pemakluman yang ingin disampaikan oleh pihak Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, iaitu pada tahun 2020 kita semua rakyat di negara ini, khusus di negeri Pahang, telah menempuh suasana COVID-19 dan keadaan ini masih lagi berlanjutan sehingga sekarang, dan didoakan semoga pandemik ini berlalu dengan segera dan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa semula. Dan sepanjang tahun 2020 pembayar zakat masih dapat meneruskan bayaran melalui pelbagai cara, khususnya melalui pembayaran secara atas talian. Dan alhamdulillah hasilnya bayaran zakat harta telah meningkat sebanyak 14.8 juta pada tahun 2020 kepada 158.2 juta. Pembayar zakat juga telah meningkat seramai 3,301 kepada 92,169. Jadi PKZ atau Pusat Kutipan Zakat Negeri Pahang mengucapkan setinggi kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala dan mengucapkan tahniah kepada para pembayar zakat kerana dapat melaksanakan tanggungjawab membayar zakat. Secara umumnya pembayar zakat telah dapat menyesuaikan diri dalam suasana baru ini, iaitu membayar zakat secara atas talian.
Justru itu melalui program Minda Imam Besar ini, Pusat Kutipan Zakat Pahang menyeru kepada sesiapa yang ingin membayar zakat agar terus menggunakan saluran membayar zakat secara atas talian ini bagi memastikan zakat dapat ditunaikan dengan segera. Bayaran secara atas talian ini boleh dibuat menerusi beberapa kaedah. Pertama, perbankan Internex. Yang kedua, FPX. Yang ketiga, Snap and Pay. Yang ketiga, menerusi Pahang Go ataupun boleh menggunakan MyEG. Minda Imam Besar juga berpesan supaya umat Islam jangan bertangguh untuk membayar zakat kerana pada harta kita ada milik orang lain yang wajib dikeluarkan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan segala yang kita wawarkan ini dapat memberi kehidupan yang amat bermakna kepada golongan asnaf. Sesungguhnya seluruh pembayar zakat adalah hero asnaf. Baik, kita sambung balik pengajian kita. Kepada yang ada kitab boleh buka muka surat 738 bab yang ke-11, iaitu kita membahaskan bab yang baru, babu majaa fi qusuril jannah wa dauruha wa buyutiha. Bab istana dan bangunan surga, muka surat 738. Tuan kitab ada membawakan beberapa riwayat. Kita tidak bercadang dalam kesempatan yang tidak banyak ini untuk membahaskan status riwayat-riwayat ini kerana ada huraian-huraian telah diberikan. Namun kita bacakan. Anil Hasan qal sa'altu Imran bin Husain wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma an tafsir hadhil ayat wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi wa akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan beroleh surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan memperolehi tempat-tempat yang baik di dalam syurga Adnin, serta dapat keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya, dan balasan dia demikian itulah kejayaan yang besar. Surah At-Taubah ayat 72. Jadi ditanyakan kepada beliau tentang ayat ini. Qasrun min lu'lu'atin fil jannah fiha sab'una daran min yaqutatin hamra fi kulli darin sab'una baitan min zumrudatin khadra fi kulli baitin sab'una sarira ala kulli saririn sab'una firasha min kulli launin ala kulli firashin imra'atun min huril 'ain fi kulli baitin sab'una ma'idatan ala kulli ma'idatin sab'una launan min at-ta'am fi kulli baitin sab'una wasifan wa wasifah wa yu'tal mu'minu min al-quwwati ma ya'ti ala dhalika kullihi fi ghadatin wahidatin. Jadi Al-Hasan bertanya kepada Imran bin Husain dan juga Abu Hurairah mengenai tafsiran ayat dalam surah At-Taubah ayat 72 berkenaan dengan Allah menyatakan dalam surga akan disediakan kepada penghuninya nanti masakina tayyibatan. Tadi kita dah bacakan, iaitu satu tempat yang bagus di dalam surga Adnin. Jadi kedua-dua ni menjawab, kamu bertanya mengenai masalah yang kami ketahui. Ketahuilah bahawa itu adalah istana yang diperbuat daripada mutiara di syurga. Pada istana itu terdapat 70 bangunan yang dibina daripada batu yakut merah, dan pada setiap bangunan terdapat 70 rumah yang dibina daripada zabarjad hijau. Sedangkan pada setiap rumah terdapat 70 tempat beradu, dan di atas setiap tempat beradu terdapat sebuah tilam daripada pelbagai warna. Pada setiap tilam terdapat pula seorang wanita bidadari. Pada setiap rumah tersebut terdapat 70 hidangan, dan pada setiap hidangan terdapat 70 jenis makanan. Pada setiap rumah terdapat 70 pembantu laki-laki dan perempuan. Allah akan memberi kekuatan kepada seorang mukmin agar mampu menikmati semua nikmat dalam masa sehari. Riwayat ini terdapat dalam kitab An-Nasihah. Baik, seterusnya tuan kitab mencatatkan masih muka surat yang sama 739,
Wa qala Ibn Wahb innahu la yuja'u li rajulil wahid bil qasri min lu'lu'atil wahidah fi dhalika al qasr 70 ghurfatan fi kulli ghurfatin zawjatun min nuhuril 'ain fi kulli ghurfatin 70 baban yadkhulu 'alaihi min kulli babin ra'ihatun min ra'ihatil jannah siwa ra'ihatil lati tadkhulu 'alaihi min al babil akhar. ثم قرأ قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Ibnu Wahab menyatakan Zaid daripada bapanya mengatakan bahawa ada satu riwayat bagi setiap laki-laki dalam satu istana mutiara terdapat pula 70 bilik, yang mana setiap bilik tersebut mengandungi seorang bidadari wanita. Mana ada 70 bilik, 70 bidadari. Pada setiap bilik tersebut terdapat 70 pintu, yang pada setiap pintu akan tersebar bau harum wangian syurga selain wangian yang berbeza-beza dari setiap pintu. Lalu dibacakan ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Baik, buka muka surat 740. Ada satu riwayat daripada Tirmizi. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannati ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khashkhashataka amami. Pada satu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Lalu Nabi berkata, wahai Bilal, bagaimana caranya kamu mendahuluiku masuk surga? Apabila aku masuk surga, aku sudah mendengar suara gemerisikmu di hadapanku. Nabi cerita. Jadi ini jangan salah faham, bukanlah Bilal ataupun sahabat dia masuk syurga lebih cepat daripada Nabi. Tidak, Nabi tetap masuk syurga awal. Tapi dia umpama VIP naik kereta, drivernya di depan, VIP-nya di belakang. Kalau masuk pagar istana, pagar masjid, VIP itu adalah orang pertama masuk. Tapi disebabkan driver duduk di depan, secara bahasanya driver dulu yang masuk. Tapi kita tetap mengatakan VIP itu juga yang masuk. Kemudian diceritakan lagi dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashkhashataka amami fa'ataitu ala qasri murabba musharrafin min dhahabin faqultu liman hadzal qasru faqalu li rajulin minal arab faqultu ana arabiyyun, kata Nabi. Kemudian aku telah pergi ke sebuah istana 4 segi yang dibuat daripada emas. Lalu Nabi pun bertanya kepada malaikat, untuk siapa istana ini? Para malaikat syurga menjawab, ini untuk seorang laki-laki Arab. Maka Nabi pun menjawab, saya adalah orang Arab. Jadi dia kata untuk orang Arab, saya ni Arab lah. Liman hadzal qasru qalu li rajulin min Quraisyin qultu ana Quraisy. Nabi tanya lagi, untuk siapa lagi istana ni? Malaikat jawab, ni untuk orang Quraisy. Nabi kata, saya Quraisy lah. Nabi tanya lagi, liman hadzal qasru qala li rajulun min ummati Muhammadin qultu ana Muhammad. Nabi tanya lagi, istana ini untuk siapa? Ini untuk seorang laki-laki daripada umat Muhammad. Lantas Nabi menjawab, aku ni Muhammad. Maknanya bukan sekadar umat, aku ni sendiri Muhammad. Liman hadzal qasru qala li Umar bin Khattab. Maka Nabi bertanya, siapa sebenarnya owner istana ini? Maka dijawab oleh malaikat, ini adalah istana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Bilalun ya Rasulullah ma azantu qattu illa sallaitu raka'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'atain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak pernah azan kecuali aku akan solat dulu 2 rakaat, dan setiap kali aku berhadas maka aku akan pastikan terus berwuduk. Menurut pandanganku Allah mempunyai hak ke atasku 2 rakaat solat. Maka Nabi menjawab,
Memanglah dengan dua amalan itu yang menyebabkan kamu dapat. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini hadis sahih hasan. Jadi saudara, perbicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana dalam surga nanti akan ada rumah. Mungkin ada orang kata, dah duduk surga nak buat rumah. Buat apa ustaz duduk dalam surga? Dia rumah ataupun istana dalam surga ini, dia ada satu prestige, satu kebanggaan. Orang lain semua duduk quarters, kita ada rumah sendiri, lain. Umpama kita sekarang lah, contoh kalau orang kerap ke Kuala Lumpur, musim-musim rentah tak boleh rentah negeri, dia lepas. Dia ada surat polis bagai, seminggu, sebulan sampai 2 kali, 3 kali pergi. Jadi orang pun tanya, awak pergi ke Kuala Lumpur, duduk hotel mana musim-musim PKP begini? Dia pun menjawab, saya tak duduk hotel, saya kat KL ada rumah. Bayangkan, dekat KL dia ada rumah. Dia orang Kuantan, ada rumah lagi di KL. Ataupun entah kerap pergi ke London. Contoh dulu-dulu musim kita sepadan negara dibuka, kadang 2 bulan sekali pergi ke London. Sampai orang tanya, ni kerap pergi ke London, London duduk hotel mana? Kata, saya tak duduk hotel di London. Habis duduk di mana? Saya London ada rumah dekat Bayswater. Kan lain, kita memiliki rumah di satu tempat, itu satu prestige. Atau contoh lebih mudah nak faham, orang ni kerap pergi ke Mekah. Tiap-tiap tahun pergi ke Mekah. Sampai orang tanya, entah pergi ke Mekah package duduk hotel mana? Dia kata, kawan tak duduk hotel. Habis Mekah duduk di mana? Kawan Mekah ada rumah. Kau rumah ada Mekah? Ada kat kaki sana ada rumah, sana satu beli sana apartment. Memang dalam tu sewa korang, tak ada korang pergi duduk sana. Dia ada satu kebanggaan. Sama juga surga. Ente duduk surga mana? Saya duduk surga Adnin. Belah mana bilik? Tak ada, saya ada rumah. Dia lain. Jadi para ulama mengatakan bahawa dalam surga kita boleh buat rumah. Bahkan dalam surga boleh buat istana. Dan percayalah bahawa amalan-amalan untuk mendapatkan sebuah rumah ataupun istana di dalam surga hanyalah amalan-amalan yang begitu mudah saja. Ada amalan yang mungkin memerlukan setengah jam. Ada amalan mungkin dalam 20 minit. Ada amalan mungkin dalam 15 minit. Ada amalan 3 minit, 15 saat, 3 saat pun ada. Tidak berat amalan-amalan untuk mendapat surga, rumah dalam surga. Apakah contohnya? Tuan kita ada senaraikan beberapa. Pertama sekali, untuk dapat satu rumah dalam surga, rajin-rajinlah ke masjid untuk menunaikan solat subuh dan juga solat isyak berjemaah. Dalam satu hadis Nabi sebutkan, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa-siapa yang pergi ke masjid pada waktu subuh ataupun malam hari, maka Allah akan siapkan baginya tempat tinggal di dalam surga. Mana satu rumah dalam surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi datang masjid. Walaupun sekarang suasana PKP, tapi alhamdulillah sudah ada beberapa negeri yang telah melonggarkan SOP untuk kita mendirikan ibadat, melaksanakan ibadat di masjid ini. Datanglah ke masjid. Kalau tak dapat penuh pun, Zuhur Asar mungkin kita kerja, Maghrib mungkin tengah jam dalam perjalanan, khusus yang duduk di bandar-bandar besar. Tapi kalau subuh dengan isyak, sepatutnya tidak ada masalah, kecuali sekarang subuh agak lewat. Tetapi tidak ada masalah untuk kita laksanakan secara umumnya. Subuh sebelum pergi office, isyak selepas kita balik rumah, mandi dah, makan dah, isyak pergi sekejap semayang. 2 waktu ini kata Nabi, kalau dapat kita konsisten untuk mendirikan solat berjemaah, insya-Allah dapat satu rumah dalam surga. Lepas itu kita mengambil kesempatan lah, macam kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I di Kuantan ini, kita sedang melaksanakan inisiatif khatam subuh. Kita nak galakkan orang ramai datang ke masjid. Imam-imam kita pada setiap waktu subuh akan membaca satu makra' mengikut juzuk. Kita akan khatamkan satu juzuk setiap 8 hari. Kita satu juzuk lebih kurang dalam 8 makra'. Jadi sekali datang kita baca satu makra'. Satu makra' tak panjang lah, lebih kurang 10-11 ayat, lebih kurang begitu. Cukup 8 hari kita khatam. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, 8 ataupun 9 bulan kita boleh
khatam 30 juzuk Al-Quran menerusi solat subuh. Datanglah, datang. Besar pahalanya. Itu yang pertama. Cuma ada orang mengadu, payah ustaz nak bangun sembahyang subuh sekarang ni. Dia jadi payah, tak sedar dan macam-macam lagi. Bila jarang pergi masjid ataupun lama kita tak pergi masjid ni memang susah sikit. Dah selesa sembahyang di rumah. Yalah, bukan tak sembahyang tapi di rumah dengan keluarga, dengan mak apa semua. Nak mulakan balik budaya sembahyang subuh ni begitu susah. Ini kita akui bahawa sembahyang subuh ini walaupun rakaatnya paling sedikit dibandingkan solat fardu yang lain, tapi dialah yang paling berat sekali walaupun sekadar 2 rakaat. Banyak sungguh godaan untuk melaksanakannya sebab kita melawan satu musuh yang bersungguh-sungguh, namanya syaitan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah cerita, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Bila anak Adam tidur dalam keadaan tidak baca Quran, tidak berdoa, tidak ada wuduk, maka syaitan akan datang pada dia dan akan ikat tengkuk dia dengan 3 tali, kata Nabi. Idza nama bi kulli uqdatin yadribu alayka lailan tawilah. Kalau kita tidur dengan 3 ikatan itu, maka kita akan tidur sepanjang hari atau sepanjang malam, tak sedar-sedar. Katalah tersedar masjid rumah sebelah masjid. Fa iza staiqaza fa zakarallah in halat uqdatun. Bila dia tersedar, Allahu akbar, dia tersedar. Putuslah 1 tali, kata Nabi, tetapi masih lagi ada 2 tali. Syaitan akan tarik. Tidur balik, baru azan bang. Tak payahlah cepat sangat. Kita pun tidur balik. Kemudian tup-tup dengar qamat. Allahu akbar, syahada la ilaha illallah. Dah terlepas solat sunat fajar. Dah rugi dah. Dia pun bangun. Masih ada 1 tali lagi balance. Syaitan tarik lagi. Baru qamat. Hari ni Jumaat, baca panjang. Sabar-sabarlah. Rakaat kedua sempat lagi kejar syaitan. Maka kata Nabi, kalau fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wala asbah khabithan nafsa kaslan. Kata Nabi, kalau orang boleh lawan 3 tali ni dia putus, maka pagi itu kalau dia bangun, dia akan dalam keadaan segar, lapang hati. Sebaliknya jika dia tidak berwuduk, tidak salat, maka dia akan bangun dalam keadaan kusut, banyak masalah dan juga bermalas-malasan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kepada seluruh subuh warrior, selamat maju jaya kita ucapkan. Ini betul-betul boleh putuskan tali syaitan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengajarkan untuk nak masuk ke dalam buat rumah di dalam syurga adalah menyambung barisan di dalam solat. Man sadda furujatan banallahu lahu baitan fil jannati wa rafa'ahu biha darajatan. Siapa-siapa yang menutup sela-sela barisan dalam solatnya, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuknya dalam surga dan diangkat darjatnya. Hadis riwayat Al-Muhamili. Muhamili ini adalah murid kepada Imam Bukhari. Mungkin ada yang timbul pertanyaan, nak betulkan kosong, macam mana kita musim-musim semayang jarak 1 meter, ada yang 1,5 meter dan macam-macam. Ya, ini perbahasan yang panjang. Orang fiqah, pakar-pakar yang syariah ini, mereka telah pun memberikan keputusan tentang mengapa kita ada penjarakan sekarang di atas sebab-sebab yang mereka sendiri telah pun nyatakan. Jadi kita meraihkan pendapat ini. Tapi kita mudah-mudahan satu hari nanti bila keadaan sudah kembali seperti sedia kala, mana ada sedikit kurang risikonya, kalau solat betul-betulkanlah soft. Sebab walaupun perbuatan itu nampak kecil bagi kita, tapi besar fadilatnya pada pandangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengajarkan siapa nak buat rumah ataupun istana dalam syurga, laksanakanlah solat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat setiap hari, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, man thabara ala 12 rakaatan min sunnati banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri
wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajr. Siapa yang selalu atau melazimkan solat 12 rakaat malam dan siang, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah dalam syurga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam bahasa kita sekarang dipanggil solat ba'diyah dan juga qabliyah. Ba'diyah dan qabliyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi mengajarkan siapa nak bina rumah di dalam syurga, banyak-banyakkanlah membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 maratin banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad dari mula sampai habis sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada satu riwayat menceritakan ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mendengar hadis ini, lantas dia bertanya kepada Nabi, "Idzan astakthira ya Rasulullah?" Kata Umar, mudah sangat dapat istana dalam syurga. Baca qul huwallah 10 kali dapat dah. Kalau baca surah Al-Baqarah 10 kali munasabah. Takkan baca Al-Ikhlas 10 kali boleh dapat istana ya Rasulullah? Maka apakah jawab baginda Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsaru wa atyabu. Kata Nabi, amla masalahnya, Allah Ta'ala itu banyak pada itu pun dia boleh bagi, dan lebih baik daripada itu pun dia boleh bagi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi yalah, bagi kita benda ni kecil. Alah, qul huwallahu ahad. Mana ada orang tak hafal qul huwallahu ahad? Kalau tak hafal juga, kita doa lah mudah-mudahan dia dapat hafal. Tapi tak munasabah orang tak hafal qul huwallahu ahad. Bacalah. Jadikan amalan minimum 10 kali setiap hari. Itu yang keempat. Yang kelima, untuk yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, yang ini dia duduk dalam satu hadis, kita pecah-pecahkan. Kata Nabi, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qal liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wa nasu niyamun. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam syurga ada bangunan yang dapat dilihat luarnya daripada dalamnya, dan di dalamnya nampak pada luarnya. Untuk konteks orang 1000 tahun dulu, mereka heran macam mana bangunan orang luar boleh nampak orang dalam boleh nampak orang luar. Macam kita sekarang ni tak heran, sebab sekarang ni kita banyak bangunan kaca. Rumah kita pun ada sliding door, ada grill lah, macam-macam. Kita nampak orang luar nampak dalam. Dulu rumah kaca, rumah cermin ni benda mewah. Jadi orang-orang yang mendengar hadis ni, wah, kata ni rare ya Rasulullah. Dinding boleh tembus nampak ni. Siapa yang boleh dapat bangunan sebegitu? Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa yang layak dapat bangunan secanggih itu ya Rasulullah? Nabi jawab, ada 4 golongan. Pertama, atabal kalam. Orang yang mulutnya cakap benda elok-elok. Kalau tak ada benda elok, nak cakap diam sajalah. Ataupun dalam konteks laman sosial, internet dan macam-macam, orang yang komennya elok-elok, doanya baik-baik. Ini tidak. Asal nampak orang ke masjid, ni nama kluster masjid ni. Jangan begitu. Cakap yang baik-baik saja. Semoga baik, semoga jauh. Kena kalamut tayyib. Cakap yang baik-baik saja. Walaupun benda tu, macam hari ni kita tengok langkah orang makan di kedai, 2 orang semeja. Ni banyak lepas ni kluster makan 2 meja, 2 orang semeja. Cuba, kebimbangan satu hal, mulut tadi insurans satu hal. Cakap yang baik-baik saja. Tengok 2 orang makan, moga-moga kita dijauhkan daripada merebaknya melalui makan. Itu yang dia kalamut tayyib. Orang atabal kalam, orang yang cakap benda baik-baik saja dia penuh, walaupun dia nak memberi amaran. Yang kedua, kata Nabi, wa at'ama ta'am, orang yang beri makan kepada orang susah. Ni
Kita ni hari ni boleh makan kedai, jangan kita je makan. Makan 2, belanja kawan, bungkus 5, balik singgah cari orang makan. Orang yang bekerja, warga asing yang mungkin mereka banyak sekarang ni sana tak ada kerja, bagi makan. Beri makan pada orang susah, dapat rumah kaca dalam syurga. Dan Nabi sebut lagi, siapa lagi? Wa adamas siyam, orang yang rajin puasa. Hari Khamis puasa, Isnin puasa. Ni bulan Rejab tak berapa lama dah. Puasa bulan Rejab ada, bulan Syakban ada. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan yang ke-8 Nabi sebut, orang yang shalla lillah bil-lail wan nasu niyam. Orang yang semayang malam. Ketika orang lain tidur nyenyak, dia semayang. Maknanya kalau orang tidur biasanya selepas pukul 2 pagi, orang dah banyak tidur, masa tu dia semayang. Kalau setakat semayang 10 malam, orang tak tidur lagi. Sebab syaratnya wan nasu niyamun. Ketika orang tidur, mu semayang. Tak kira lah semayang isyak pun. Walaupun semayang isyak, dia orang lain dah tidur, dia semayang. Hero lah. Orang bukan senang 4 rakaat dalam keadaan tengah-tengah malam ni. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Itu yang ke-8. Yang ke-9 tuan kitab ada juga masukkan. Ini boleh kita kumpulkan dalam satu hadis. Di satu hadis kita boleh pecahkan kepada 3. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana mahiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Nabi sebut, aku akan jadi penjamin atau garantor untuk dibuatkan satu rumah dalam syurga bagi orang yang meninggalkan 3 perkara. Maknanya kalau kita boleh jaga daripada 3 perbuatan ini, Nabi jadi garantor buat satu rumah dalam syurga. Kata Nabi, pertama, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga, mana lokasi strategik. Di tengah-tengah syurga kepada siapa? Nombor 1 Nabi sebut, liman tarakal mira'a wa in kana mahiqqan. Orang yang tinggalkan berdebat walaupun dia berada di pihak yang benar. Mana dia berada di pihak benar, orang ajak berdebat, dia fikir ukhuwah silaturahim lebih utama, dia tinggalkan. Orang macam ini dapat satu rumah lokasinya tengah-tengah syurga. Macam kita musim-musim pandemik ini, seperti yang sebut di awal tadi, masyarakat kita berpecah, khususnya di alam maya lah, berpecah antara kelompok-kelompok lah. Ada golongan teori konspirasi, ada golongan taat ulil amri, ada golongan anti vaksin, ada golongan hantu vaksin, macam-macam ada, berpecah sama sendiri ni. Ni klien, ni membodohkan ni membodohkan ini. Yang taat, yang anti, ke mana nak bergaduh? Ajak berdebat pula dah. Kalau ditinggalkan walaupun berada di pihak yang benar, itu dapat satu rumah, bukan calon-calon lokasi. Fi wasatil jannah, dia akan dapat betul-betul lokasi yang paling cantik sekali dalam surga. Kemudian Nabi menyebutkan, siapa-siapa orang yang meninggalkan bergurau, walaupun benda itu akan dapat ketawa daripada orang lain, aku berikan pula dia ini satu garanti rumah juga di dalam syurga. Maksudnya, contoh, ada masanya kita nak buat joke, nak buat kelakar misalnya. Kita tahu cerita yang kita bawa tu adalah cerita yang bohong. Niat kita nak bagi orang ketawa. Tiba kita fikir, ini kan bohong, buat apa? Tinggalkan, dapat satu rumah dalam syurga. Ada lokasinya juga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan kata Nabi, aku garantor yang ketiga, rumah yang berada di kawasan puncak yang tinggi. Mana kalau Kuantan ni, dia duduk di atas Bukit Pelindung. Dia biasa orang-orang yang have, orang-orang yang somebody ni, rumah dia mesti tinggi daripada rumah orang. Dia tak nak duduk darat sama orang. Pergilah satu dunia pun, mana ada istana atas tanah, semua atas bukit. Cuma sekarang ni bukit tak ada, atas tanah jugalah. Kuala Lumpur mana ada bukitnya. Tapi umumnya orang yang berada, bangsawan, rumah tinggi-tinggi. Mungkin faktor keselamatan peperangan zaman-zaman dulu, dia nak perhatikan semua. Jadi dalam surga,
Orang-orang tertentu akan dapat rumah lokasinya di atas bukit, cantik-cantik kawasannya. Tapi untuk siapa? Kata Nabi, liman hassana khuluqahu, untuk orang yang akhlaknya baik, orang yang comel perangai, orang berjuruh, orang sopan santun, lemah lembut. Ni hadis riwayat Abu Daud. Seterusnya Nabi mengajarkan orang yang akan dibinakan untuknya sebuah rumah dalam syurga, yang ke-12, orang yang bersabar di atas kematian anaknya. Idza mata waladul abdi qala Allahu lil malaikatihi qabattum walada abdi fayaqulu na'am fayaqul qabattum samarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqul madza qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja'a fayaqul Allah bnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Nabi cerita apabila Allah mematikan anak seseorang, maka Allah akan bertanya kepada malaikat, kamu dah cabut nyawa hamba-Ku itu? Ni Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah Maha tahu saja tanya. Kamu dah ambil nyawa anak hamba-Ku itu? Sudah ya Allah, malaikat jawab. Allah tanya lagi, kamu dah cabut buah hati pengarah jantung orang itu? Panggil samarata fuadihi, buah hatinya. Kamu dah cabut dah nyawa buah hati orang itu? Malaikat jawab, ya kami dah cabut wahai Allah. Maka Allah tanya, habis dia cakap apa bila anaknya mati? Tak ada apa ya Allah, mereka memujimu dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala begitu redha, suka hati dengan ibu bapa yang sebegini. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, abnu li abdi baitan fil jannah, buatkan dia satu rumah special di dalam surga, wasamuhu baital hamdi, dan berikan rumah itu dengan nama rumah Baitul Hamdi, rumah puji-pujian. Ni hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kepada tuan-tuan puan-puan yang Allah uji anaknya telah pun kembali ke rahmatullah. Maknanya tak semua orang anaknya itu ada dengan kita sampai bila-bila. Ada orang Allah dah ambil, ada pinjam setahun, ada pinjam 10 tahun, aksiden, meninggal ada. Dia pun menangis, sabar. Kalau kita sabar, redha dengan ketentuan, Allah janji buat satu rumah untuk mak bapaknya dalam syurga. Dan rumah tu pula bukan rumah biasa-biasa, dia tak ikut spek JKR punya. Rumah ini siap ada tulis Baitul Hamdi, ada signboard. Maksudnya kita nanti kalau dalam surga jalan-jalan naik motor, contoh ni agak pusing-pusing kawasan surga, nanti kita akan tengok banyak rumah yang ada tulis Baitul Hamdi, Baitul Hamdi. Rumah orang lain tak ada tanda, rumah dia je. Jadi itu adalah rumah orang yang masa di dunia Allah Ta'ala uji anaknya telah kembali ke rahmatullah. Ni hadis riwayat At-Tirmizi. Sabarlah kita mungkin kehilangan satu ataupun dua anak. Nabi SAW 7 orang anaknya, 6 orang meninggal masa Nabi masih lagi hidup. Bayangkanlah, Nabi menguruskan jenazah anaknya sendiri. Anak dia yang sulung Zainab meninggal tahun 8 Hijrah di Madinah. Nabi ada lagi. Anak yang kedua Qasim, anak laki-laki. Ni meninggal kecil, tak sampai umur setahun. Anak yang ketiga Ruqayyah, meninggal tahun 2 Hijrah. Umur muda, baru 24 tahun. Nabi uruskan jenazah anaknya. Anak Nabi keempat Ummu Kulsum, Nabi uruskan juga. Dia meninggal tahun 9 Hijrah. Masa tu muda, umur 28 tahun. Nabi uruskan jenazahnya. Anak Nabi yang kelima Fatimah Az-Zahra. Inilah satu-satunya anak Nabi yang hidup selepas Nabi wafat. Fatimah meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Anak Nabi ke-6 nama Abdullah, meninggal kecil juga, tak sampai setahun, sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Dan anak Nabi bongsu Ibrahim, ini juga meninggal kecil, umur lebih kurang dalam 2 tahun. Jadinya bersabarlah. Anak yang meninggal dia adalah syafaat. Yuqalu lahum udkhulul jannata fayaqul hatta yadkhulul aba'una fayaqul udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Dalam satu hadis kata Nabi, anak-anak yang meninggal ini bila dia dah meninggal, dia tak ada dosa, dia masuk surga. Jadi bila mereka kata cepat-cepat masuk surga, anak ni akan kata tak nak, dia kata dia tak nak masuk. Kenapa pula? Nak tunggu mak dengan ayah. Dia dah biasa ke mana-mana ada mak ayah, pergi sekolah semua ada mak ayah, pergi Teluk Cempedak mak ayah. Jadi bila dia masuk surga tak nak, dia biasa pergi dengan mak ayah dia, pergi sekolah pun mak ayah hantar. Dia tak nak tunggu mak ayah. Maka kata malaikat
selepas dapat keizinan daripada Allah, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Tak apalah kalau gitu, adik masuk sekali dengan mak ayah sekali. Maknanya mak ayah nanti akan dipanggil juga untuk masuk bersama dengan anak, guna kota anak. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Hatta anak yang keguguran sekalipun, tak sempat pun. Wallazi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati izahtasabathu. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam syurga bersama dengan sararihi. Sararihi ini maknanya ari-arinya sekali. Dia akan bawa apabila ibunya itu, bila berlaku keguguran, dia reda dan dia hanya mengharapkan pahala saja daripada Allah daripada musibah itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu yang ke-12, dapat rumah dalam syurga special. Yang ke-13, Nabi mengajarkan siapa-siapa nak buat rumah dalam syurga, ziarah orang. Man ada maridun aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannatil manzila. Siapa-siapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudara seagama dengannya, maka dia akan mendapat seruan daripada malaikat, engkau adalah orang yang baik, perjalananmu adalah perjalanan yang baik, Allah telah menyiapkan untukmu satu rumah dalam surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bila kita pergi ziarah, tapi musim-musim pandemik ini banyak peraturan. Tak apalah, sabar sikit ya, sabar. Ziarah orang ini satu benda yang bagus. Ini adalah amalan para nabi. Para nabi ziarah orang, kerana dengan ziarah kita mengetahui orang-orang yang sedang menderita kesusahan. Kadang di Kuala Lumpur, bandar besar, jiran meninggal, mayat dah kering, buruk begitu. Jiran sebelah tak tahu, tidak ada budaya ziarah. Mumu aku. Apatah lagi kita musim pandemik sebegini, memang budaya mumu aku lah. Salam orang tidak, dekat dengan orang tidak. Jadi memang berbahaya dari segi jangka masa panjang. Tapi lah kita di musim pandemik. Tapi nanti kalau dah selesai, dah semua, kita kena hidupkan balik budaya ziarah menziarahi ini. Kita kalau orang ziarah kita, tuan rumah juga dapat untung bila tetamu datang. Tetamu ni tadi pergi ziarah, itu dah dapat satu rumah dalam surga. Yang kita ini lagi dapat, dah satu hadis sebut, inna dhaifa idza dakhala baitul mu'min dakhala ma'ahu alfun barakatun wa alfun rahmatun. Tetamu kalau datang ke rumah, dia bawa 1000 berkat dan dia bawa 1000 rahmat. Itu orang tua-tua dulu, kalau tetamu datang, dia sambut betul-betul. Senya gemilang bayu berpuput, gugur kenanga celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tika, lebarkan pintu. Dulu, sekarang ni adat kami menyambut tetamu, scan suhu. Katanya ada pertambahan yang baru pula lah. Itu yang ke-13, mana pergi ziarah orang. Yang ke-14 Nabi sebut, amalan yang boleh dapat satu rumah dalam surga adalah kita menjenguk orang sakit. Man ada maridun aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawa'ta minal jannatil manzila. Siapa yang mengunjungi orang sakit atau ziarah orang sakit, akan ada seruan daripada malaikat, engkau adalah orang yang baik, perjalananmu juga perjalanan yang baik, dan Allah telah siapkan bagimu jannati manzila, dalam surga satu rumah, kata Nabi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, diriwayatkan hadis ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu. Tidaklah seorang yang menjenguk saudaranya yang sakit kecuali Allah akan mengutuskan 70,000 malaikat bagi memohon ampun kepadanya. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi
Orang yang pergi tengok orang sakit ini didoakan malaikat. Ada satu kitab, Man tusalli alaihimul malaikah wa man tal'anuhum. Kitab ini kitab hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Fadil Ilahi Zahir bin Zuhur Ilahi. Dia ni ulama Pakistan. Dia kumpul hadis-hadis sahih. Ada beberapa golongan yang didoakan oleh malaikat. Ini panjang pula huraiannya. Antara golongan-golongan itu adalah orang yang mana dia ini pergi ziarah orang sakit. Hidupnya didoakan oleh malaikat, dan bukan sikit-sikit malaikat, 70,000 malaikat mendoakan perjalanan dia. Itu yang ke-14. Yang ke-15 kata Nabi, seorang yang beramal yang dapat satu rumah dalam syurga. Yang ke-15 adalah melazimkan diri membaca doa ketika memasuki pasar. Pasar ni bukan mesti pasar besar Kuantan, pasar TTDI, pasar Selayang. Tidak. Pasar ni termasuklah pergi Pavilion, KLCC, Takashimaya, Factory Outlet, Lafayette, Bristol Village, Harrods. Di mana-mana luar negara. Pasar Tani, pasar malam, pasar raya biasa dekat dengan rumah kita. Lazimkan membaca doa. Macam kita sekarang ni pergi ke pasar, kita ikut SOP. Maknanya scan MySejahtera dulu. Yang tak ada tulis nama, manual, kemudian sanitize, kemudian ambil suhu, kemudian ambil nombor. Setengah pasar raya ada nombor. Maknanya kalau nombor tu dah penuh, tak bagi masuk, pegang je lah nombor tu. Ada setengah pasar raya yang strict lagi, masuk pakai sarung tangan lagi, sebab tolak troli ni campur. Kotor katanya, duit tak apa, duit tak ada kuman katanya, daripada troli ada kuman. Tapi kita ikutlah. Kita lupa satu lagi, tata cara memasuki tempat membeli belah. Nabi mengajarkan membaca doa. Dan bukan calang-calang doa. Doa ini baca bagus, satu fadilatnya kita jauh pada mara bahaya, musim-musim penyakit ni Allah selamatkan. Yang lebih win lagi, dapat rumah dalam syurga. Ini tawaran berkali ganda ni. Lebih daripada tawaran KWSP lagi ni. Dapat rumah dalam syurga. Man dakhala suqa faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa-siapa yang bila memasuki pasar lalu dia membaca satu zikir, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilatnya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa buniya lahu baitan fil jannati. Maka Allah akan berikan kepadanya 1,000,000 kebaikan dan menghapus daripadanya 1,000,000 dosa dan mengangkat daripadanya 1,000,000 darjat. Dan yang paling tinggi sekali adalah wa bunya lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bina untuk dia satu rumah dalam surga. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Itu kepada kawan-kawan saudara kita yang meniaga kedai makan pun boleh, pasar raya ke apa saja. Bagus ada setengah sesen minyak milik orang Islam, dia pasang zikir, selawat, bagus. Bukan kata tidak bagus, tetapi kalau dapat kita cari ayat yang kita bacakan tadi, iaitu jelas-jelas dalilnya khusus untuk memasuki tempat membeli belah. Kalau dapat kita pasang untuk, ataupun ayat yang digantung jemaah ataupun customer masuk baca, kita pun tumpang pahala juga, jauh pada musibah, jauh pada wabak. Ini bagus doanya ya. Dan yang ke-16 yang terakhir, Nabi mengajarkan siapa-siapa yang ingin supaya dia dibina untuknya satu rumah dalam syurga, mari sama-sama berusaha untuk membangun rumah Allah, membangun masjid, membantu pembangunan masjid. Man bana masjidan lillah kamafhasi qitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membantu membangunkan masjid kerana Allah, walaupun masjidnya itu hanyalah sebesar
walaupun masjidnya itu hanyalah sebesar tempat burung bertelur ataupun lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam syurga. Bayangkanlah rumah sebesar sarang burung bertelur. Kalau dalam bahasa Arab, mafhasi qitat, mana lubang tempat burung bertelur. Kalau qitat ni dia sejenis merpati, tapi merpati liar. Bayangkanlah kita bantu pembinaan masjid, yang mana masjid itu hanyalah sebesar sarang burung merpati saja. Mana ada masjid besar sarang burung merpati, nak semayang macam mana? Muat satu tangan saja. Artinya Nabi nak beritahu, sekecil-kecil bantuan yang kau berikan kepada masjid, pahalanya itu dapat satu rumah dalam syurga. Bayangkanlah kalau kita bantu masjid lebih besar daripada itu. Contoh berapa ramai jemaah kita yang bantu masjid daripada segi bantuan SOP, misalnya memberikan scanner untuk suhu, beri mask, pelitup muka, beri wakaf sedekahkan sejadah misalnya. Mana jemaah sekarang datang tak ada sejadah, tak boleh masuk, jadi kita tak sampai hati, ada jemaah yang sedekah bagi. Allah akan bina untuk dia satu rumah dalam syurga. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, marilah amalan-amalan yang disebutkan oleh Tuhan kita sebagaimana hadis-hadis daripada Nabi SAW ini, marilah sama-sama kita mengamalkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, ianya bukanlah amalan yang berat-berat, amalan yang kita boleh lakukan dalam on regular basis. Tiap-tiap hari kita boleh laksanakan. Banyak nak diterangkan tetapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'inzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayasirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik, atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau sukar, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.